Amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. As'alullah an yukrimana wa yarzuqana niyatal ikhlas fil qawli wal amal. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terlebih dahulu seperti biasa, marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, insya-Allah pada hari ini kita sambung lagi pada perbahasan Aqidatul Tahawiyah, iaitu pada matan kata pengarang qala al-muallifu rahimahullah, yahdi man yasha wa ya'simu wa yu'afi fadla wa yudhillu man yasha wa yakhdhulu wa yabtali adla wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Baik, kata pengarang, yahdi man yasha wa ya'simu wa yu'afi fadla wa yudhillu man yasha wa yakhdhulu wa yabtali adla. Kata pengarang, Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ini adalah di antara perkara yang wajib kita imani, bahawasanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadi kewajipan ke atas Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hamba-Nya itu memperoleh hidayah. Apa makna dia? Iaitu Allah Ta'ala menciptakan hamba-Nya, kemudian Allah Ta'ala lah yang memilih. Memilih maknanya Allah Ta'ala lah yang mengkhususkan hidayah kepada siapa yang Dia kehendak, dan Allah Ta'ala mengkhususkan kesesatan kepada siapa yang Dia kehendak. Itu makna yahdi man yasha. Hidayah Allah Ta'ala ini tidak bergantung kepada siapakah dia. Adakah dia orang yang berpengaruh ataupun tidak, adakah dia adalah daripada kaum kerabat ataupun tidak, dan sebagainya. Tetapi hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita maklum bahawasanya Abu Talib, bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam, sejak daripada baginda kecil ditatangnya baginda sallallahu alaihi wasallam seperti minyak yang penuh. Abu Talib sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan banyak membantu Rasulullah, bahkan banyak mendefend ataupun mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hidayah milik Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Dalam ayat ini Allah Ta'ala jelas menyatakan bahawasanya, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak memberi hidayah kepada orang yang engkau kasihi, orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Dia memberi hidayah kepada sesiapa yang Dia kehendak. Maka di sini apabila Allah Ta'ala memberi hidayah kepada hamba-Nya, maka Dia memberi hidayah tersebut bifadlihi wa karamihi, dengan fadla. Tu bifadlihi, fadla tu bifadlihi, iaitu dengan kurniaannya. Tak wajib diberi hidayah pada orang tersebut, tapi Allah Ta'ala beri juga hidayah padanya. Maka seseorang yang memperoleh hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya dan sewajibnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Ta'ala telah memilihnya untuk mendapat hidayah nikmat Islam dan juga iman. Berbanding dengan sebahagian orang yang Allah Ta'ala ciptakan, dia lahir dalam keluarga yang non-Muslim, membesar dalam keadaan tidak Islam dan mati dalam keadaan tidak Islam. Itu juga berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala menyesatkan siapa yang dikehendak, dan Allah Ta'ala memberi hidayah kepada siapa yang dikehendak. Maka kita dah bincang dalam masalah adil dan zalim sebelum ini secara jelas, bahawasanya kita faham di sini adil bukan bermakna sama rata. Adil ni maknanya ialah menguruskan sesuatu pada pemilikannya. Maka Allah Ta'ala, Dia maha berkuasa terhadap apa sahaja pemilikannya. Kerana Dia yang menciptakan makhluk, maka Dia menguruskan makhluk tersebut sebagaimana yang Dia kehendak. Ada sebahagian makhluk diberi hidayah dan dimasukkan ke dalam syurga-Nya. Sebahagian makhluk dia tidak beri hidayah dan dimasukkan ke dalam api neraka.
Semuanya berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dimasukkan hamba-Nya, diberi hidayah dan dimasukkan hamba-Nya ke dalam syurga, maka itu berlaku dengan kurniaannya. Tak wajib dia bagi, tapi dia bagi alhamdulillah. Manakala ada sebahagian orang tidak diberi hidayah oleh Allah dan dimasukkan kelak di dalam api neraka di hari akhirat kelak, maka itu berlaku dengan keadilannya. Apa makna adil di sini? Iaitu dia memasukkan orang tersebut dalam api neraka yang mana orang itu adalah ciptaannya. Orang itu adalah ciptaannya. Maka dia maha melakukan apa saja pada ciptaannya. Tidaklah dia memasukkan dalam api neraka tu ciptaan selainnya, kerana tidak mungkin. Kerana hanya dia yang pencipta. Di sinilah kembali kepada pokok pangkal akidah kita, la ilaha illallah, dengan makna la khaliqa illallah, tidak ada yang mencipta melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dia yang mencipta. Kerana dialah yang mencipta, maka dialah yang memilih. Memilih dengan makna dialah yang berkehendak terhadap hamba-Nya. Maka ada sebahagian hamba-Nya dia kehendak hidayah, ada sebahagian hamba-Nya dia kehendakkan kesesatan. Maka kata pengarang, wa ya'simu wa yu'afi fadla. Begitu juga Allah Ta'ala daripada sudut pemeliharaan, Allah Ta'ala memelihara sesiapa sahaja yang dia kehendak. Dia memelihara seseorang itu. Ada sebahagian manusia yang terpilih, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih mereka untuk dipelihara. Daripada kecil Allah Ta'ala peliharanya, tidak terlibat dengan masalah jenayah, tidak terlibat dengan masalah-masalah berkaitan dengan syariat, tidak terlibat dengan masalah-masalah kekufuran. Bahkan hidupnya itu Allah Ta'ala pelihara sampailah dia mati itu, daripada lahir sampailah dia mati dalam keadaan iman, dalam keadaan kebaikan. Maka itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga ada sebahagian orang Allah Ta'ala tidak memeliharanya, maka Allah Ta'ala menciptakan baginya perkara-perkara kejahatan, dan itu berlaku dengan kehendak Allah, tetapi Allah Ta'ala tidak meridai perkara tersebut. Di sini adalah titik tolaknya, permulaan beza di antara golongan Mu'tazilah. Yang mana golongan Mu'tazilah mengatakan bahawasanya wajib atas Allah untuk menciptakan apa yang terbaik buat hamba-Nya. Itu di sisi Mu'tazilah. Di sisi Mu'tazilah mereka mengatakan Allah ni wajib cipta yang baik-baik untuk hamba-Nya. Maka kalau seorang itu dia berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, maka dia faham bahawasanya kalau baik itu Allah Ta'ala berikan pada kita, maka kita puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita syukur dan kita gunakan nikmat itu pada perkara yang baik. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak kehendaki kebaikan ke atasnya, lebih-lebih lagi tidak mengkehendaki kebaikan ke atasnya daripada sudut keimanan, Allah Ta'ala tidak berkehendak untuk dia beriman, maka dia menjadi kufur, dia menjadi ahli asi, orang yang melakukan maksiat. Dia menjadi orang-orang yang mutakabbir, orang yang murid, orang yang buat riak dan sebagainya. Maka itu kerana Allah Ta'ala tidak pelihara mereka. Inilah hasil daripada perkataan Nabi SAW, la hawla wa la quwwata illa billah. Maka soalan Nabi, ditanya kepada Nabi SAW, apa makna la hawla wa la quwwata illa billah? Maka Nabi kita menjawab, la hawla an ma'siyatin illa bi'ismatillah wa la quwwata an ta'atin illa bi'aunillah. Itu tidak ada daya seseorang untuk dipelihara daripada melakukan maksiat, melainkan Allah Ta'ala yang peliharanya. Dan tidak ada kekuatan bagi seseorang untuk melakukan taat, melainkan Allah Ta'ala yang memberikan kekuatan kepada dia, menciptakan kekuatan, hidayah, taufik kepadanya untuk melakukan ketaatan. Jadi faham kita daripada hauqalah ini, daripada perkataan la haula wala quwwata illa billah, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka ada sebahagian hamba itu, ya Allah Ta'ala yang berkehendak ke atasnya untuk memeliharanya daripada perkara-perkara yang buruk, maka diberikan kepadanya kekuatan untuk melakukan taat. Ada sebahagian hamba yang Allah Ta'ala tidak kehendak untuk memeliharanya, maka dia dibiarkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan maksiat, dan Allah Ta'ala tidak meridainya, dan kelak di hari akhirat kelak dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka itu adalah makna wa ya'simu wa yu'afi fadla. Kita kena ingat bahawasanya tidak ada bagi Allah Ta'ala itu sesuatu yang memerintahkannya dan sesuatu yang melarangnya. Tidak ada sesuatu yang memerintahkan Allah
dan tidak ada sesuatu pun yang melarang Allah. Maknanya Allah melakukan apa sahaja pada pemilikannya, apa yang dikehendak. Kita tak kata Allah Ta'ala tak boleh buat begini, Allah Ta'ala mesti buat begini. Tidak. Kerana dia Tuhan. Kalau dia diperintah, kalau dia dilarang, maknanya dia terkalah. Dia terkalah lah kalau dia diperintah. Maka dia terkalah dengan perintah tersebut. Yang terkalah itu lemah, yang lemah tidak akan menjadi Tuhan. Kalau dia dilarang juga dia terkalah, maka yang terkalah itu lemah, yang lemah tidak akan menjadi Tuhan. Maka semua yang berlaku di alam ini berlaku dengan kehendaknya. Kita bukan golongan Mu'tazilah yang mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala ni wajib untuk menciptakan yang baik-baik sahaja buat hambanya. Tidak begitu. Maka kata pengarang, wa yudhillu may yasha, dan dia menyesatkan kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya. Belum masuk wa yu'afi fadla. Begitu juga Allah Ta'ala wa yu'afi fadla. Dia menyembuhkan bagi sesiapa sahaja yang berada dalam keadaan sakit sebagai fadl, kurniaannya. Ada sebagian orang mungkin ditimpakan sakit dan tidak sembuh-sembuh, dan ada sebagian orang ditimpa sakit dan Allah Ta'ala menyembuhkannya. Sakit dan kesembuhan itu juga berlaku dengan ciptaan Allah, berlaku dengan kehendak Allah. Diulang-ulang masalah ni sebab masalah ini menjadi perbahasan yang besar di antara golongan ahli sunnah dan juga golongan Mu'tazilah, Qadariyah dan Jabriyah. Maka kerana itu diulang-ulang perbahasan ni, walaupun banyak kali kita ulang, tak apa, supaya kita faham dengan lebih nyata lagi dan kita faham dengan lebih jelas lagi tentang permasalahan ini yang berlaku di antara golongan ini, supaya kita jaga akidah kita daripada perkara yang boleh menggelincirkan kita kepada akidah golongan Mu'tazilah wal-'iyadhu billahi ta'ala. Kata pengarang, wa yahdhulu wa yabtali adla kulluhum yataqallabuna fi masyiatih baina fadlihi wa adlihi. Baik, kata pengarang, sambungan, kata pengarang, dan beberapa dalil yang dinyatakan dalam kitab ini, ada di antara dalilnya ialah apabila kita melihat firman Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah Ta'ala maha melakukan, berkuasa melakukan apa saja yang dikehendakinya. Sama ada dia nak berikan hidayah pada seseorang ataupun dia nak menyesatkan seseorang, itu semua terpulang pada kehendak Allah Ta'ala. Alhamdulillah, banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak kala mana kita merasakan bahawasanya diri kita sedang diberikan hidayah oleh Allah. Kalau kita berada dalam kebaikan, seperti berada dalam majlis ilmu contohnya, sebagaimana sabda Nabi SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan ke atasnya, maka diberikan kefahaman padanya tentang agamanya. Maka kata para ulama, yufaqihu fid din ma'nahu yuqawwiyu himmatahu fi talabil ilm, iaitu Allah Ta'ala memberikan kepadanya kekuatan semangat untuk dia menuntut ilmu. Maka itu adalah tanda kebaikan Allah Ta'ala kepada kita, ialah dia memberikan kita semangat lagi. Orang lain mungkin waktu ni tengah tengok movie ke, ataupun orang lain mungkin sebahagiannya sekarang ni tengah berlibur, tengah melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syarak, tetapi kita berada dalam majlis ilmu. Maka berada dalam majlis ilmu itu adalah tanda kurniaan Allah pada kita. Bukan semua orang Allah Ta'ala kurniakan himmah untuk ada dalam majlis ilmu, himmah semangat untuk ada dalam majlis ilmu, tapi kita ada dalam majlis ilmu, Alhamdulillah. Bukan kerana kita ni hebat. Jangan kita melihat diri kita ni hebatnya aku sebab ada dalam majlis ilmu. Kan, itu sebab kita selalu ulang pesan bahawasanya akidah ini didatangkan juga dengan tasawuf. Bila kita mengaji akidah, automatik insya-Allah pemahaman tasawuf kita akan bertambah. Jadi bila kita berada dalam majlis ilmu seperti ini, kita fahamlah Allah Ta'ala di antara tanda kebaikan Allah Ta'ala berikan pada kita, dia memberikan kita semangat untuk datang majlis ilmu, untuk duduk dalam majlis ilmu, walaupun secara online, walaupun kita mungkin tengah letih, walaupun mungkin kita tengah mengantuk, tapi dengar juga majlis ilmu. Alhamdulillah. Berapa ramai orang yang Allah Ta'ala tidak kurniakan untuk berada dalam majlis ilmu, tapi hari ini kita ada dalam majlis ilmu. Maka orang yang berada dalam majlis ilmu tu adalah dikurniakan kebaikan
oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syukurlah kita pada Allah kerana Allah Taala memberikan kita hidayah untuk berada dalam majlis ilmu. Bukan Allah Taala menyesatkan kita dengan dengan memberikan kita ni, dengan menciptakan kita ni sekarang berada dalam majlis maksiat. Maka alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas perkara tersebut. Maka Allah Ta'ala berfirman wa yaf'alullahu ma yasha', dan Allah Ta'ala Maha berkuasa melakukan apa yang dikehendaki olehnya. Begitu juga dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah, innallaha yahkumu ma yurid. Itu ini kalau dalam kitab akidah mursyidah ni menyebut wa yahkumu fi mulkihi ma yasha'. Allah Ta'ala begitu juga dia menghukumkan apa sahaja pada kerajaannya apa yang dia kehendak. Tentang halalnya, tentang haramnya. Kalau orang tanya pada kita, kenapa babi haram contoh, makan khinzir haram, mungkin ada yang menjawab dengan hikmahnya, tapi kita kena faham khinzir tidak dinyatakan illah pengharaman. Sebab pengharaman khinzir tak dinyatakan dalam Al-Quran. Illah dia, kalau dalam fiqh, dalam usul fiqh kita panggil illah dia punya sebab pengharaman. Tetapi hikmahnya mungkin ada. Mungkin sebagian orang dikaji-kaji, rupa dalam khinzir ni ada cacing lah, ada virus lah, ada bakteria lah, contoh. Tapi bukanlah itu sebab pengharaman daging khinzir tu. Bukan itu sebab pengharaman daging khinzir tu. Tapi daging khinzir itu haram kerana apa? Kerana Allah Ta'ala yang mengharamkannya. Itu jawapan kita. Kalau kita ditanya kan, kenapa daging khinzir haram? Maka kita jawablah, daging khinzir haram kerana Allah Ta'ala yang haramkan daging khinzir tersebut. Maka haramlah daging khinzir tersebut. Kalau ditanya kepada kita, kenapa solat tu wajib? Kerana Allah Ta'ala yang wajibkan solat tersebut. Kerana dialah yang maha menghukum apa sahaja pada kerajaannya apa yang dia kehendak. Kenapa syariat dahulu begini-begini dan syariat sekarang begini-begini? Kerana dia kehendak. Hukum miliknya. Dia pencipta alam ini, maka dia menghukum pada alam ini, dia buat undang-undang, ikut dia. Kerana itu kerajaannya. Itu kerajaannya. Sebagaimana kalau kita faham, untuk takrib makna, seorang yang dia ada rumah sendiri contohnya, maka dia ada rumah dia, dan rumah itu adalah pemilikan dia, maka dia boleh buat apa sahaja undang-undang dalam rumah dia. Dia tak nak terima orang ni masuk rumah dia, contohnya. Dia terima orang lain pula masuk rumah dia. Bila masuk rumah dia kena buat apa dan sebagainya. Itu undang-undang dia. Kita tak boleh follow. Tak masuklah kita dalam rumah dia. Lebih-lebih lagi apabila kita membicarakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh alam ini kerajaannya. Kan? Kalau rumah tadi makhluk, kan? Bila dia buat undang-undang rumah dia, biarlah kita tak masuk rumah dia. Tak apa, banyak sangat undang-undang ni kan. Tapi sekarang ni kita menceritakan hak Allah terhadap hamba dia. Allah yang ciptakan alam ini, Allah yang ciptakan semesta ini, Allah yang ciptakan bumi ini, Allah ciptakan langit ini. Kemudian Allah Ta'ala letakkan undang-undang. Mana bumi yang bukan Allah Ta'ala cipta? Tak ada. Tak ada nak lari ke mana. Dia yang cipta sekaliannya, dan dia meletakkan undang-undang tersebut. Maka kalau tak nak ikut undang-undang Allah, bolehkah kita mencari bumi yang bukan ciptaan Allah? Tak mungkin. Jawapannya tak mungkin. Istifham ingkari tak mungkin. Kerana tak mungkin ada bumi yang bukan ciptaan Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana semua ciptaan Allah dan dia meletakkan undang-undang pada kerajaannya dalam bumi ni, kamu duduk dalam bumi ni, inilah hukum hakamnya. Kena beriman padanya, kena melakukan solat, kena melakukan puasa, kena melakukan zakat, kena melakukan haji dan sebagainya. Maka turutilah. Maka turutilah perkara tersebut. Janganlah diabaikan perkara tersebut. Kerana apa? Kerana kita milik Allah. Maka innallaha yahkumu ma yurid. Itu juga seterusnya kata pengarang yang mafhumnya disebut, demikian juga Allah Ta'ala menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah menggagalkan dan menimpakan bala. Menguji ni seeloknya ditukar kalimahnya, menguji ini dengan kalimah menimpakan bala. Kerana kalimah menguji ni pada asalnya bagi sebahagian orang dia memahami menguji ini dengan makna belum tahu lagi natijahnya. Kerana benda yang diuji ni belum tahu lagi natijahnya, positif ke negatif ke.
Jadi ke tak jadi. Jadi kalimah uji ni lebih tepatnya digunakan menimpakan bala. Dalam akidah diguna waya betali. Akidah diguna kalimah waya betali. Bila disebut waya betali ni maksudnya ialah menimpakan bala. Sebagaimana dalam firman Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi dalam ayat tu walanabluwannakum, dan sesungguhnya pasti kami akan menimpakan bala, bala ke atas kalian, bisyai'im minal khauf, daripada sesuatu, daripada ketakutan, dengan sesuatu daripada ketakutan, wal ju' dan kelaparan, wa naqsim minal amwal dan kurangnya harta, wal anfus dan kurangnya jiwa, matinya seseorang, wath thamarat dan kurangnya hasil mahsul, buah-buahan seperti padi ke apa ke, buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka kita faham bahawasanya Allah Ta'ala hidayah miliknya, maka dia memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendak dan dia menyesatkan kepada sesiapa yang dia kehendak. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata pengarang, dan Allah Ta'ala memberikan kegagalan, yakhdhul, memberikan kegagalan, memberikan kejayaan kepada sesiapa yang dia kehendak. Itu yang bila kita exam contohnya, kita ambil ujian contohnya, maka pada ujian tu kita fahamlah, jika Allah Ta'ala takdirkan pada azal bahawasanya kita ni akan berjaya ujian, jayalah kita. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk gagal dalam ujian, gagallah kita. Jadi sebagai orang yang beriman, kita akan menghadapi sebarang kemungkinan yang berlaku pada kehidupan kita ni dengan segala kemungkinan tu kita memahaminya dengan akidah yang benar. Jadi tidaklah seseorang itu akan jadi orang yang iktirad, bantah Allah, bangkang Allah. Tidak akan jadi seperti itu. Kerana apa? Kerana dia belajar akidah, dia tahu ini semua berlaku dengan kehendak Allah. Kalau yang baik berlaku, alhamdulillah. Kalau yang tak baik berlaku, dia sabar. Dia sabar. Jadi begitu juga kita dengan anak-anak contohnya. Kita dengan anak-anak contohnya. Kalau kita dah buat sesuatu, kita dah usaha yang terbaik, tetapi natijahnya bukan milik kita, natijahnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam apa sahaja perkara sekalipun, interview kerja ke, mungkin kita dah prepare yang terbaik. Hatta kalau pointer kita bagi adik-adik yang pointernya tinggi contohnya, dia nak dapat kerja yang baik, mungkin boleh jadi bukan lagi rezeki kita yang Allah Ta'ala dah tetapkan, mungkin rezeki kita di tempat lain. Sentiasalah kita bersangka baik kepada Allah, kerana itu adalah kewajipan hati. Ini bab tasawuf lah. Bab tasawuf iaitu husnudzan terhadap Allah Ta'ala. Kita sentiasa husnudzan. Bila berlaku sesuatu yang buruk pun kita husnudzan. Kalau berlaku yang baik pun juga husnudzan terhadap Allah Ta'ala. Kalau berlaku bala pada kita, contoh dah interview, first interview, second interview, third interview, tak dapat juga kerja contohnya, kita husnudzan, boleh jadi kalau aku masuk kerja ni ada perkara yang tak baik, contohnya aku akan dapat bos yang tak baik, aku akan dapat rakan sekerja yang tak baik, atau aku mungkin terlibat dengan benda haram, maka mungkin Allah Ta'ala nak pelihara aku, maka tak diberikan kerja ni pada aku. Jadi kalau orang tu dia bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut akan lebih indah hidup dia. Dia sentiasa positif dengan Allah Ta'ala. Kerana takdir Allah tu terhijab daripada kita. Kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala takdirkan bagi kita. Maka bila kita sentiasa bersangka baik, kita akan sentiasa positif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia memberikan kegagalan pada sesiapa yang dia kehendak. Begitu juga dia akan menimpakan bala kepada sesiapa yang dia kehendak. Tak ada siapa yang boleh menahan. Tak ada siapa yang boleh menyekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditambah perkataan adalah sebagai kefahaman kita bahawasanya perkara yang tak baik itu berlaku dengan keadilannya. Yang macam kita dah syarahkan tadi, iaitu keadilan ni maksudnya ialah melakukan sesuatu pada pemilikannya.
bukan pada pemilikan yang selainnya. Maka oleh kerana kita semua pemilikannya, maka apa sahaja yang dilakukan pada kita itu adalah dengan keadilannya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Dan tidaklah Tuhanmu itu sama sekali berlaku zalim terhadap hamba-hambanya. Iaitu tidak ada sesuatu perkara yang berlaku di alam ini yang bukan milik Allah. Bila dia melakukan pada pemilikannya, tidak dikatakan Allah Ta'ala itu zalim. Tidak dikatakan Allah Ta'ala itu zalim. Baik. Begitu juga dalam firman Allah. Begitu juga dalam firman Allah. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Bagi orang yang menerima kebaikan daripada Allah, maka hendaklah diingat itu adalah limpah kurnia Allah. Tak wajib Allah bagi pada dia, tapi Allah bagi juga pada dia, itu adalah limpah kurnianya yang diberikan yu'tihi man yasha, yang diberikan kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendak. Dan Allah Ta'ala lah yang mempunyai limpah kurnia yang sangat agung, sangat besar. Maka di sini Allah Ta'ala sama sekali tidak berlaku zalim terhadap hamba-Nya. Maka ta'rifan zalim itu ialah lawan dengan adil. Ta'rifan zalim itu ataupun zulm ialah at-tasarrufu fi mulkil ghairi bima la yardah. Kalau dalam bahasa Arab dia, az-zulm itu adalah at-tasarrufu fi mulkil ghairi bima la yardah. Itu menguruskan sesuatu pada pemilikan selainnya dengan apa yang tidak diredai oleh pemiliknya. Maknanya contoh kita, okay? Apa yang Allah Ta'ala redha pada kita? Apa yang Allah Ta'ala redha pada kita? Allah Ta'ala redha kita solat. Bila kita melakukan solat, berarti Allah Ta'ala redha terhadap kita. Maka perbuatan meninggalkan solat itu adalah suatu perkara yang tidak diredai oleh Allah. Baik. Sekarang ni tubuh badan kita ni milik siapa? Milik Allah. Tangan kita milik Allah, tubuh badan kita milik Allah, jantung milik Allah, nyawa milik Allah. Semua ni milik Allah. Semua ni milik Allah. Maka Allah Ta'ala perintahkan kita solat lah kita. Bila kita solat, kerana tubuh badan kita ini adalah milik Allah, bila kita solat, maka kita telah melakukan perkara yang Allah Ta'ala redha. Yang Allah Ta'ala redha. Maka itu dipanggil adil. Kita adil dengan diri kita kerana kita melakukan sesuatu yang pemilik diri kita ni redha pada perlakuan tersebut. Iaitu solat tadi. Tetapi jika seseorang dia tidak melakukan solat, contohnya, dia tak melakukan solat, maka dia telah melakukan sesuatu yang bukan pada miliknya. Tubuh badan dia bukan milik dia. Tubuh badan dia milik Allah. Allah Ta'ala memiliki seluruh tubuh badannya itu adalah milik Allah. Dan Allah Ta'ala perintahkan tubuh badannya itu solat 5 waktu. Tapi dia tak solat. Bila dia tak solat, maknanya dia menguruskan pemilikan selainnya, iaitu pemilikan Allah. Dirinya itu adalah pemilikan Allah. Maka dia telah melakukan sesuatu pada pemilikan Allah yang Allah Ta'ala tidak redha untuk diperlakukan demikian. Itu maknanya. Kerana dia tak solat kan, Allah Ta'ala tak redha orang tak solat. Diri dia tu milik Allah, maka dia gunakan badan dia untuk buat maksiat. Tak nak solat, buat maksiat, iaitu meninggalkan solat. Maka itu dipanggil zalim. Maka dialah yang menzalimi diri dia. Dialah menzalimi dia kerana dia tidak melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan padanya. Maka Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan zalim kerana seluruh alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata pengarang, wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Makna daripada perkataan ini ialah manusia ni sekaliannya, bukan manusia je, seluruh makhluk ini berada di antara kurniaan Allah jika pada perkara yang baik dan di antara keadilan Allah pada perkara yang buruk. Semuanya itu berlalu pada mereka, manusia ni, makhluk ni, bukan manusia je, makhluknya.
apa yang berlaku pada diri mereka di alam ini sejak daripada dia diwujudkan sehinggalah kelak dia akan dimatikan, sehinggalah kelak dia dibangkitkan, sehinggalah kelak dia akan dimasukkan, sama ada dalam syurga ataupun dalam neraka. Semua itu adalah beredar pada apa yang Allah Ta'ala telah kehendak baginya. Itu maknanya. Semuanya beredar pada apa yang telah Allah Ta'ala kehendakkan baginya. Sama ada kehendak itu adalah kehendak yang Allah Ta'ala ciptakan kebaikan baginya dengan kurniaannya. Seperti yang kita dah bincang tadilah, ada orang dia lahir, sejak daripada lahir tu Alhamdulillah, dia lahir dalam keluarga Muslim, dibesarkan sebagai Muslim yang sempurna. Seperti siapa? Seperti Imam Asy-Syafi'i contohnya. Dilahirkan dalam keluarga Muslim, dibesarkan oleh maknya dengan sempurna, kemudian membesar sebagai ulama yang besar, menjadi waliullah, kemudian wafat dalam keadaan beriman, sampai sekarang jasanya masih lagi berterusan. Maka itu adalah dengan kurniaan Allah terhadap Imam Asy-Syafi'i. Adapun ada sebahagian orang yang Allah Ta'ala tidak kehendak kebaikan padanya, maka dia lahir sebagai non-Muslim, membesar sebagai non-Muslim seperti Fir'aun, sehingga dia mengaku dirinya Tuhan, kemudian mati dalam keadaan Allah Ta'ala tidak redha, kelak di hari akhirat, kelak akan diazab dalam api neraka selama-lamanya. Itu juga berlaku dengan keadilannya. Maka kehidupan makhluk ini tidak akan dapat lari daripada apa yang telah Allah Ta'ala kehendakkan baginya. Semuanya akan beredar di antara sama ada kurniaan Allah, kurniaan kebaikan Allah terhadapnya, ataupun dia ini akan diberikan perkara yang tidak baik oleh Allah Ta'ala yang berlaku dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua berlaku di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka conclusion daripada ini, ditutup dengan ringkas oleh para ulama ialah wa fi dzalika bayanun annahu laysa wajiban 'ala Allah an yaf'ala li 'ibadihi ma fihi salahihim aw ma huwa aslahu lahum. Itu Allah Ta'ala salahahum ma fihi salahum aw ma huwa aslahu lahum, iaitu, dan di sini ada padanya penerangan bahawasanya tidak wajib bagi Allah untuk melakukan ayyaf'ala li 'ibadihi, melakukan pada hamba-hambanya apa yang baik untuk mereka, atau apa yang terlebih baik buat mereka. Maknanya tidak kita katakan wajib bagi Allah Ta'ala buat yang baik untuk hambanya. Dan kalau Allah Ta'ala ciptakan hambanya, maka wajib Allah Ta'ala ciptakan juga kebaikan buat hambanya. Mesti bagi iman pada dia, mesti bagi dia buat taat, mesti masukkan di dalam syurga. Tidak. Kefahaman akidah ahli sunnah bukan begitu. Kalau Allah Ta'ala beri baik pada kita, Alhamdulillah. Kalau Allah Ta'ala tidak berikan kebaikan pada hambanya, itu berlaku dengan keadilannya. Baik. Kata pengarang, sampai sini faham tak? Ada yang kurang faham? Jelas arahnya. Baik, kata pengarang, wahwa muta'alin anil adadi wal andad. Kata pengarang, dan dialah yang maha tinggi. Maha tinggi kat sini maksudnya ialah yang maha suci, yang maha agung, daripada sekalian yang berlawanan dengannya dan yang bersamaan dengannya. Maksudnya ialah Allah Ta'ala ini tidak ada baginya persamaan dan tidak ada baginya syabih dan mathil. Tidak ada syabih dan mathil. Dan tidak ada lawannya. Adad tu lawannya yang boleh mengalahkannya. Maha agung Allah, maha suci Allah dan maha berkuasa Allah. Maha tinggi Allah, tinggi dengan makna kemuliaan. Daripada perkara-perkara yang boleh mengalahkannya. Kerana Allah Ta'ala tidak ada yang berkuasa untuk melawan Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu perkara yang boleh
membinasakan Allah, yang boleh melarang Allah, yang boleh menghalang Allah daripada memperlakukan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Kerana tu di antara nama Allah ialah Al-Aziz. Di antara nama Allah ialah Al-Aziz. Al-Aziz maknanya ialah Alladhi la yughlab, iaitu yang tidak dapat dikalahkan. Itu makna Al-Aziz. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala namanya Al-Aziz dan dia bersifat dengan Alladhi la yughlab, iaitu tidak dikalahkan. Maknanya kehendak Allah pasti akan berlaku. Kehendak Allah Ta'ala itu pasti akan berlaku. Apa yang ditakdirkan pasti akan berlaku. Tidak ada yang dapat menolak takdirnya. Sebab tu dalam satu hadis yang mafhumnya Nabi menyebut, jika berhimpun sekalian jin dan manusia ini untuk memberikan suatu manfaat kepada engkau, nescaya dia tidak akan dapat memberi manfaat kepada engkau melainkan apa yang Allah Ta'ala telah kehendak untuk manfaat itu berlaku pada engkau. Maknanya kalaulah contoh kita ni memang Allah Ta'ala tak kehendak untuk kita dapat 10 juta ringgit. Berhimpunlah jin dengan manusia sekaliannya nak bagi juga 10 juta ringgit pada kita. Tak akan berlaku pemberian 10 juta ringgit itu melainkan jika Allah Ta'ala kehendak 10 juta ringgit itu masuk dalam akaun kita atau 10 juta ringgit itu sampai ke tangan kita. Kalau tak akan sampai kerana Allah Ta'ala tidak kehendak perkara tersebut. Begitu juga kalau sekalian jin dan manusia ini mereka bersatu, seluruhnya bersatu untuk memberi mudarat pada kita. Walaupun dengan satu cubitan. Seluruh jin manusia bergabung nak cubit kita, satu cubitan je. Kalau Allah Ta'ala tidak kehendak perkara itu berlaku, pasti tidak akan berlaku. Maknanya semua yang berlaku di alam ini semua Allah Ta'ala dah aturkan. Jadi kenapa kita nak gundah gulana? Kenapa kita nak resah gelisah terhadap kehidupan ni? Ada sebagian orang, takutlah nak buat dakwah, kan? Takutlah nak bercakap kebenaran ni, nanti kena sekian-sekian lah. Apa yang nak ditakutkannya? Nabi SAW lebih teruk lagi kena ujian. Kalau Allah Ta'ala nak ditimpakan, kalau Allah Ta'ala nak menimpakan sesuatu bala, musibah ke atas seseorang, ditimpakan juga. Jika tidak ditimpakan, tidak ditimpakan juga. Yang mana insan yang paling agung, yang paling mulia, sebaik-baik ciptaannya juga ditimpakan bala dan musibah. Bahkan perakhiran hayat baginda SAW di antara sebab kematian baginda adalah diracun, ditimpa mudarat ke atas baginda SAW sesuai dengan kehendak Allah. Bukan makna baginda tu sebaik-baik ciptaan Allah lalu tidak akan ditimpa mudarat padanya. Tak, bahkan Allah Ta'ala di antara hikmah ditimpakan mudarat kepada Rasulullah SAW ialah supaya kita ni faham bahawasanya sebaik-baik ciptaan Allah Ta'ala juga ditimpakan mudarat padanya. Kita pula yang rasa nak hidup kita ni sentiasa ideal je. Kan, apa kita nak semua dapat. Kan, tak mungkin. Tak mungkin. Nabi nak hidayah pada bapa saudaranya. Allah Ta'ala tidak kehendak hidayah, maka tidaklah diberikan hidayah. Kan, kalau kita ni hidup semua nak ideal, tak mungkin itu berlaku. Kalau ia berlaku pun berlaku dengan kehendak Allah. Boleh jadi sebagian orang berlaku apa yang dia nak semua dapat kan. Ideal je hidup dia. Tapi ada perbahasan lain pula. Sama ada perkara tersebut adalah nikmah daripada Allah, kebaikan padanya, ataupun sebagai balak buat dia. Kerana balak ni bukan daripada sudut ditimpakan keburukan, daripada sudut kefahaman zahir dia. Kemiskinan tu boleh jadi kebaikan buat seorang dan boleh jadi keburukan buat seorang. Kekayaan tu begitu juga, boleh jadi kebaikan buat seseorang dan keburukan buat seseorang. Maka di situlah kita kena faham bagaimana kita nak relatekan perkara yang kita mengaji dalam akidah ni dengan kehidupan kita dan penghayatan kita dalam akidah, untuk kita lebih memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan tasawuf, tazkiyatun nafs tu. Jadi kalau kita faham perkara ni, maka insya-Allah kita akan jadi bertambah penghayatan iman kita. Itu yang dimaksudkan oleh para ulama. Iman bertambah dan berkurang tu iaitu asar iman, kesan iman tu pada kehidupan kita. Asal iman tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tak bertambah tak berkurang.
Tapi yang bertambah berkurang ni asar iman, kesan iman tu. Bila kita mengaji, bagaimana penghayatan kita akidah tu dengan kehidupan kita. Jadi seseorang tak ada apa pun, dia masih lagi gundah gulana, resah tentang kehidupan dunia dan sebagainya. Kita tak perlu. Kalau kita mengaji akidah sungguh-sungguh, kita tenang je. Bahkan disebut oleh guru kami, jika pekerjaan kita terlibat dengan halal dan haram, kemudian yang haram itu dipaksa untuk kita lakukan, maka kita berhentilah kerja. Kita bercucuk tanam, itu lebih afdal daripada kita terlibat dengan haram dan kita membiarkan diri kita untuk terlibat dalam perkara yang haram. Sampai begitu sekali apabila kita nak redha Allah. Bila kita nak redha Allah, kita ketepikan redha manusia. Kerana kita tidak mengharap redha manusia, pasal bukan manusia yang mencipta kita. Allah yang menciptakan kita. Allah yang beri rezeki pada kita. Allah yang memberikan nyawa pada kita. Allah yang memberikan anggota pada kita. Buat apa kita nak redha manusia? Ni kita sikit bergerak satu langkah, fikir apa manusia akan cakap pasal aku. Nak pergi mana, apa manusia akan cakap pasal aku. Kalau kita hidup kerana fikir manusia cakap, susah. Tapi kita bergerak kerana kita fikir, adakah Allah Ta'ala redha pada aku kalau aku buat begini. Kalau Allah Ta'ala redha, tafaddal, alhamdulillah. Kalau Allah tak redha, tahan diri kita daripada melakukan perkara tersebut. Kerana Allah Ta'ala Maha berkuasa terhadap kita. Maka tidak ada sesuatu yang dapat mengalahkan Allah. Itu makna Al-Aziz, alladzi la yughlab. Dan tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Andad maknanya semisal. Maha suci Allah daripada yang semisal dengannya, dan maha suci Allah daripada segala perkara yang boleh mengalahkannya. Kerana tidak ada perkara yang boleh mengalahkannya. Maha suci Allah. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah setakat hari ini, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada sesi akan datang pada perkataan la radda li qada'ihi wa la mu'aqqiba li hukmihi. Sampai sini saja. Barakallahu fikum, jazakumullah taala kull khair, wallahu taala a'lamu wa ahkam. Ada soalan ke?